Sesungguhnya
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita pada pagi ini di Masjid Kasim? Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Dah lama tak jumpa. rasa apa tu? Lama tak jumpa tu. Siapa dengan kita pada pagi ni? Tengoklah mereka-mereka yang ada dengan kita kan secara live pada pagi ni. Oh, kita ada Zahira. Assalamualaikum Ustazah Sakinah dan tim Masjid Kasim. Waalaikumsalam warahmatullahi Zahira. Kak Som, Nadia, Kak Zah kan kat situ. Ni kebiasaannya lah ya teman-teman kita yang ikuti kuliah secara konsisten. Saya yakin ya Kak Az di situ. Assalamualaikum warahmatullahi kepada semua yang telah memberikan ucapan salam kepada kami di sini. Tak kira kepada saya ataupun kepada tim Masjid Kasim ya pada pagi ini. Baik, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesempatan untuk bertemu pada pagi ini sekali lagi bagi kita menyambung perbincangan kitab kita Al-Bidayah wan Nihayah yang mana memfokuskan kepada perbincangan-perbincangan pada zaman pemerintahan empat khalifah Rasul yang agung, dan kita sudah berada pada perbincangan khalifah Umar yang kedua iaitu Umar bin Al-Khattab, dan pada pagi ini kita akan menyambung perbincangan kitab kita di muka surat yang keberapa dan juga topik yang mana. Saya nak lihat teman-teman kita di sini untuk beritahu kepada saya kita akan sambung perbincangan yang keberapa. Ada jawapannya, sila letakkan di ruangan komen untuk kita kongsikan bersama. Muka surat 275, persiapan penaklukan setelah Damsyik. Okey, ada yang lain? Kak Som, ada jawapan tak Kak Som? Ke Zahira, Kak Som. Okey, muka surat 275, persiapan penaklukan setelah Damsyik. Okey, kita ada dua jawapan yang sama. Hari ni Kak Noh tak ada? Kak Noh dia tak kerja. dia tak dia tak work from home hari ni. Okey, Siti Hajar kata apa? 275. Baik, kita ada 3 muslimah kita yang memberikan jawapan yang sama. Zahira juga berikan jawapan yang sama. Sama page 275. Okey, baik. Kita lihat di sini ya. Betul ke tak? Asalnya betul tu, tak ada yang salah. Nampak ke? Harapnya nampak ya, kecil tak? Apa yang saya letakkan di situ. Baik, kita berada di halaman 275. Bertajuk persiapan penaklukan setelah Damsyik. Betul lah tu. Jawapan-jawapan diberikan oleh jemaah kita, alhamdulillah. Dan jadi pada pagi ini kita akan bincangkan tentang topik ini sahaja ya. Saya nak fokus untuk topik ini sahaja sebab kalau saya masuk kepada topik yang berikutnya nanti dia akan jadi panjang lebar dan tak tahu nak berhenti di mana. Adalah poin-poin yang saya nak bawa ke minggu depan insya-Allah. Baik, jadi kita fokus terlebih dahulu kepada perbincangan yang terdapat di muka surat 275 ini. Perbincangannya ringkas, mudah-mudahan perbincangan yang ringkas ini dapat kita ambil pengajaran dan manfaatnya. Baik, kita mulakan perbincangan daripada perenggan kita yang pertama di situ. Ya, perenggan yang pertama menceritakan kepada kita tentang apa yang berlaku setelah Damsyik berjaya ditakluki. Jadi pada perbincangan yang lepas kita sudah bincangkan kota Damsyik berjaya ditakluki oleh panglima-panglima perang yang diutuskan oleh Umar bin Al-Khattab pada masa itu.
yang mana ia merupakan satu perjalanan ataupun penaklukan berikut daripada peperangan Yarmouk. Okay, so daripada Yarmouk, peperangan Yarmouk tu mereka terus pergi ke Damsyik untuk menakluki kota tersebut atas arahan Umar bin Al-Khattab. Jadi setelah kota Damsyik berjaya ditakluki, di sini kita lihat berlaku beberapa keadaan ataupun tindakan selanjutnya lah ya. Tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh Abu Ubaidah. Jangan lupa Abu Ubaidah pada masa ini sudah dilantik sebagai Panglima Perang. Jadi Abu Ubaidah pada masa itu sudah dilantik sebagai Panglima Perang yang tertinggi oleh Umar bin Al-Khattab sejak awal beliau naik sebagai Khalifah. Jadi pada masa itu kita lihat setelah kota Damsyik berjaya ditakluki, Abu Ubaidah pun dia merencanakan tindakan selanjutnya yang mana kita lihat di sini Abu Ubaidah mengirim Khalid ibn Al-Walid menuju Al-Biqa. Ya, jadi Khalid ibn Al-Walid Abu Ubaidah hantar ke Al-Biqa. Kemudian kita lihat juga di dalam perenggan tersebut dikatakan bahawa dan akhirnya Khalid dia berhasil menaklukkannya dengan pedang. Maknanya dengan peperangan. Okay. So Al-Biqa itu dia berhasil takluki dengan peperangan. Baik, seterusnya kita dapati ya tindakan kedua yang dilakukan oleh Abu Ubaidah ialah menghantar sekelompok pasukan yang bertemu dengan tentera Rom di Ain Maisanun. Jadi Abu Ubaidah juga dia menghantar satu pasukan untuk bertembung ataupun bertemu dengan tentera Rom yang terdapat di satu tempat bernama Ain Maisanun. Baik, apa yang berlaku di situ? Di sana ya ada panglima perang di pihak Rom ni yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Sinan. Jadi Sinan ini kita panggil sebagai pemimpin perang bagi pihak tentera Rom. Dan di situ kita lihat juga dia memerangi kaum muslimin dari perbukitan Beirut disebutkan. Waktu itu dia telah membunuh sejumlah orang dari tentera kaum muslimin sebagai syuhada. Jadi Sinan ini dia bunuh ramai tentera muslimin. Yang mana kesemua tentera muslimin itu meninggal dunia dalam keadaan yang syahid lah ya, sebab itu disebut sebagai syuhada. Dan di sini kita lihat ketika dia membunuh itu kan, mereka disebut dengan Ain Maisanun yang bermakna mata para syuhada. Sebentar ya. Okey, baik. Kita sambung perbincangan di sini. Jadi mereka yang berada di tempat itu disebut sebagai Ain Maisanun yang bermakna mata para syuhada. Dan pada waktu itu Abu Ubaidah melimpahkan urusan Damsyik. Dan kita lihat pada waktu yang sama setelah berlaku beberapa siri ataupun kita panggil tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh Abu Ubaidah di kawasan yang sekitarnya. Ini kita panggil sebagai kawasan yang berada di sekitar kota Damsyik. Maknanya tidak beberapa jauh lah daripada tempat-tempat yang terdapat di Damsyik. Jadi sebab tu Abu Ubaidah menghantar Al-Biqa Khalid ibn Al-Walid dan beberapa pasukan tentera ke Al-Biqa dan juga Ain Maisanun dan akhirnya bertemu dengan tentera Rom di sana. Dan kita lihat setelah itu apa yang dilakukan ialah urusan di Damsyik kerana mereka nak meneruskan ekspedisi ini. Jadi urusan di Damsyik diserahkan kepada Yazid ibn Abu Sufyan. Jadi segala urusan di Damsyik diserahkan kepada Yazid ibn Abu Sufyan kerana Abu Ubaidah dia akan turut sertalah dalam ekspedisi yang telah
sebutkan tadi. Dan di sini ketika Yazid ibn Abu Sufyan dia mengambil urusan ataupun mengambil alih sementara waktu pada waktu itu, dia pun telah melakukan beberapa ekspedisi juga. Yang ini kita panggil sebagai ekspedisi kecil untuk menakluki beberapa tempat yang juga kecil. Jadi antaranya di situ kita lihat Yazid dia mengutus Dihya, ya, di situ Dihya bin Khalifah ke Tadmur. Jadi kawasan Tadmur dia utuskan Dihya bin Khalifah dalam satu rombongan untuk membuka daerah itu. Jadi daerah yang bernama Tadmur ini Yazid ibn Abu Sufyan dia mengutuskan Dihya untuk ke sana bagi membuka tempat tersebut. Dan kita juga lihat di sini, okey, bukan itu sahaja, Yazid dia juga mengirim Az-Zahra Al-Qushairi menuju Al-Bathaniyah. Okey, di bawah itu nota kaki kita yang nombor 2 disebutkan cara bacaannya, itu nama sebuah tempat yang terletak di hujung antara Damsyik dan Az-Zira'at. Sekejap kenapa macam flu. Okey, baik. Jadi ada dua kita lihat di sini Yazid pertama tadi dia mengutus Dihya bin Khalifah ke Tadmur, kemudian dia juga mengutus Az-Zahra Al-Qushairi di beberapa tempat ini, antaranya di situ kita lihat Al-Bathaniyah yang merupakan sebuah tempat yang terletak di hujung antara Damsyik dan juga Az-Zira'at, dan juga Hauran. Hauran ialah sebuah dataran luas bahagian dari wilayah Damsyik terletak di daerah kiblat. Sebab itu tadi saya kata daerah-daerah ini merupakan daerah yang berdekatan dengan kota Damsyik. Sebab itu ekspedisi-ekspedisi kecil ini diteruskan bagi membuka tempat ataupun daerah-daerah yang belum lagi mereka berjaya untuk takluki. Maka tentera-tentera kecil ini ataupun pasukan-pasukan yang kita sebut sebagai tidak memiliki jumlah yang begitu ramai diutuskan ataupun dihantar ke tempat-tempat ini bagi membuka ruang kepada tempat tersebut mendapat dakwah Islam, kemudian mendapat satu pemerintahan yang samalah dengan apa yang terdapat di kota Damsyik. Baik, seterusnya kita dapati pada di tempat yang bernama Al-Bathaniyah dan juga Hauran di sini dikatakan mereka berhasil memaksa penduduknya menerima perdamaian. Ataupun senang kata kita lihat apa yang berlaku di Bathaniyah dan juga Hauran di situ tidak diambil tempat tersebut dengan peperangan, tetapi diusahakanlah walaupun digunakan perkataan di sini memaksa, namun bagi saya sebenarnya ialah satu usaha yang perlu didahulukan supaya tempat tersebut tidak berlaku pertumpahan darah. Sebab itu seboleh mana perdamaian menjadikan satu pilihan yang terbaik sebelum berlakunya peperangan. Jadi inilah yang dilakukan oleh Az-Zahra Al-Qushairi di situ. Baik, seterusnya di sini Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam rahimahullah berkata, jadi ada satu keadaan yang disebutkan di sini, Khalid dia menaklukkan Damsyik dan seluruh kota-kota di wilayah Syam dengan damai. Jadi Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam rahimahullah dia ceritakan keadaan yang berlaku pada ekspedisi kecil ini, dan kita dapati dia kisahkan di situ bahawa Khalid ketika dia menakluki Damsyik dan juga seluruh wilayah-wilayah Syam yang tadilah yang tempat-tempat yang kecil ini, disebutkan bahawa dia mendapatkan tempat tersebut dengan cara damai. Okey, dan di sini juga kita tadi kan ada Yazid ibn Abu Sufyan yang mana disebutkan dan juga Syurahbil bin Hasanah dan Abu Ubaidah, ada 3 orang lagi di situ. Mereka juga menakluki wilayah daratan, maknanya wilayah-wilayah lah yang ada di sekitar tempat tersebut juga dengan perdamaian. Jadi senang saya nak kata begini, tempat-tempat yang berada di seluruh yang berdekatan dengan kota Damsyik dan seluruh wilayah Syam pada waktu itu, mereka berjaya taklukkan dengan perdamaian. Jadi mereka ni sebenarnya kita lebih memilih untuk
untuk berdamai daripada berperang. Sebab berperang ni dia banyaklah kita panggil akibat lah, hasil yang tidak berapa menyenangkan lah, iaitu antaranya pertumpahan darah. So ataupun senang kata mungkin tempat-tempat yang sudah dibina musnah dan sebagainya, dia menyebabkan banyak kerugian kepada kedua belah pihak. Jadi penaklukan secara damai ni satu perkara yang amat dialu-alukan, dan kita dapati itu berjaya dilakukan oleh tentera muslimin ketika mereka ingin menakluki seluruh wilayah Syam dan juga wilayah-wilayah yang berdekatan dengan Syam, yang mana antaranya yang menjayakan ekspedisi ini ialah Khalid bin Al-Walid sendiri, Yazid ibn Abu Sufyan, Syurahbil dan juga panglima perang yang tertinggi iaitu Abu Ubaidah. Baik, di sini kita dapati ada satu riwayat yang menceritakan kepada kita, iaitu Al-Walid bin Muslim dia berkata, ramai orang tua di Damsyik yang menyampaikan kepadaku. Orang tua ni maksudnya kita panggil kalau dalam bahasa kita orang lama-lama. Orang lama-lama, orang dulu-dulu kan biasa macam mak-mak kita ceritakan orang lama-lama selalu cakap gini, tempat ni gini-gini. Dan di sini dia gunakan perkataan orang tua lah. Tapi kalau ikut kepada bahasa kita lebih cantiknya kita kata orang lama-lama yang menyaksikan peristiwa itu ataupun yang berada, yang hidup pada waktu berlakunya penaklukan ini, ada menceritakan kepada orang-orang lah yang setelah mereka, iaitu dikatakan mereka menyampaikan kepada aku, iaitu kepada Al-Walid ibn Muslim di sini, Damsyik dikepung. Ketika Damsyik dikepung, tiba-tiba datang pasukan berkuda dari Aqabah As-Salamiyah. Jadi ini ada kisah, ada sebuah kisah yang diceritakan oleh orang lama-lama lah di tempat yang bernama di kota Damsyik ini. Jadi mereka cerita tentang kisah pasukan berkuda. Jadi kisah pasukan berkuda ini mereka kata datang secara tiba-tiba dari kawasan yang bernama Aqabah As-Salamiyah. Okey, Aqabah As-Salamiyah. Jadi mereka kata apa? Kuda yang sampai ini, kuda-kuda mereka itu dibalut dengan kain sutera. Ni bukan kuda biasa-biasa. Kuda yang dibalut dengan kain sutera. Dalam keadaan sedemikian kita lihat kita lihat keberanian yang ada pada tentera muslimin pada masa itu. Mereka mengejar tentera berkuda ini yang datang dari Aqabah As-Salamiyah itu tadi. Okey, sila muslimah lihat di muka surat 276 di situ pada sambungan perbincangan yang terdapat di muka surat 275. Disebutkan bahawa kuda-kuda mereka dibalut dengan sutera. Seketika kaum muslimin bangkit mengejar mereka. Akhirnya pertempuran tidak dapat dihindari. Dan kedua pasukan bertemu di antara Bait Lihya dan Aqabah. Okey, kalau kita lihat di bawah itu, dia letakkan di nota kaki, di footnote, Bait Lihya, apa maksudnya, tempatnya, nama sebuah perkampungan yang terkenal di Damsyik. Jadi Bait Lihya ini sebuah tempat yang terkenal di Damsyik, yang mana disebutkan pada waktu itu tentera muslimin berhasil mendesak mereka ataupun mengejar mereka hingga ke perbatasan Hims. Jadi kaum muslimin kejar tentera berkuda yang tadi kan tiba-tiba sampai dari Aqabah As-Salamiyah hingga ke perbatasan Hims. Di sini bila tentera berkuda ni dah sampai di tempat perbatasan Hims itu, penduduk Hims melihat kejadian tersebut. Jadi mereka menganggap bahawa kaum muslimin telah menaklukkan Damsyik. Jadi bagi mereka kerana kaum muslimin ni dah berjaya menaklukkan Damsyik, mereka merasakan bahawa tidak ada gunanya untuk bergaduh kan, berperang, cakap banyak-banyak, walaupun pada waktu itu sudah ada tentera berkuda yang datang dari Aqabah As-Salamiyah yang dikatakan berbalut dengan kain sutera itu tadi. Namun penduduk Hims di sini bila mereka melihat keadaan tersebut, mereka pun langsung minta berdamai. Jadi kerana mereka melihat, penduduk Hims ini, mereka melihat bahawa tentera muslimin sudah berjaya menaklukkan Damsyik, kita
dilihat ia sebagai satu keadaan ataupun kekuatan yang dimiliki oleh tentera muslimin, maka sebab itu penduduk Hims mereka memilih untuk meminta perdamaian daripada tentera muslimin. Jadi dikatakan begini, kami akan berdamai dengan kalian sebagaimana kalian telah mengikat perdamaian dengan penduduk Damsyik. Ini adalah kata-kata penduduk Hims ketika mereka melihat tentera muslimin berjaya menolak ataupun berjaya mengejar tentera berkuda itu tadi masuk ke perbatasan mereka. Jadi mereka pun tidak mahu berlaku banyak kerosakan, banyak perkara yang tidak diingini di tempat mereka, maka mereka memilih untuk berdamai. Dan akhirnya kaum muslimin menerima perdamaian tersebut. Di sini kita lihat masya-Allah tabarakallah, kaum muslimin tidaklah mereka ini bila mereka telah ditawarkan ataupun telah diminta untuk berdamai, kaum muslimin tidaklah kata tak boleh, kita dah sampai sini, kita kena perang juga. Apa jadi pun kena perang. Tidak, kaum muslimin tidak begitu. Ya, tentera muslimin yang sampai ke tempat ini, mereka apabila penduduk Hims itu minta untuk berdamai, terus berdamai. Begitulah juga yang berlaku di tempat-tempat lain. Tidak bermakna bila mereka sampai ke sebuah daerah, ke sebuah tempat, dengan tentera contohnya saya nak beritahulah ini yang dipegang, prinsip yang dipegang dalam ketenteraan kaum muslimin pada masa itu. Bila mereka sampai ke sebuah tempat, walaupun memang niatnya tujuannya untuk berperang ataupun untuk menakluki tempat tersebut, tetapi apabila perdamaian merupakan satu keadaan yang diberikan ataupun perdamaian itu lebih dekat daripada peperangan, mereka akan memilih perdamaian. Mereka tak kata, oh tak, kita dah sampai sini untuk perang, tak boleh nak berdamai, kita tetap kena perang. Nak tak nak kena perang juga. Tidak begitu. Jadi ini cantiknya peperangan ataupun kita panggil sebagai prinsip, kaedah, polisi lah yang ada dalam kerajaan Islam Madinah pada masa tersebut. Tidak semestinya sampai walaupun dengan niat untuk berperang, kena berperang. Jika sekiranya penduduk memilih untuk berdamai, kita berdamai. Itu lebih baik. Inilah sebenarnya yang diajarkan dalam agama kita. Okey, baik. Seterusnya kita lihat di sini. Ada juga satu pendapat kalau kita lihatlah pada perenggan yang berikutnya diceritakan kepada kita pada perenggan itu, kita dapati bahawa disebutkan oleh Khalifah bin Khayyat, dia kata aku diberitahukan oleh Abdullah bin Al-Mughirah dari ayahnya, dia berkata, so ini kita panggil sebagai riwayat yang disebutkan di sini, Syurahbil bin Hasanah berhasil menaklukkan Jordan seluruhnya dengan peperangan kecuali Tabariyah, kecuali Tabariyah. Ia bacaannya ta bukan tha sebab dia letak THA tu takut ada yang baca tha. Tapi bacaan yang tepat Tabariyah, yang penduduknya minta untuk berdamai. So mereka sampai ke Jordan di sini. Siapa yang sampai? Syurahbil bin Hasanah. Dia sampai ke tempat ini, tempat tersebut keseluruhannya berjaya ditakluki dengan peperangan. Kecuali sebuah daerah ataupun sebuah tempat yang bernama Tabariyah, yang penduduknya minta berdamai. Sekali lagi jelas kepada kita, bila penduduk di kawasan tersebut, mereka tidak mahu berperang. Mereka ingin berdamai, maka perdamaian menjadi pilihan. Begitu juga dikatakan oleh Ibn al-Kalbi, ya, maknanya riwayat yang sama juga ditampilkan oleh Ibn al-Kalbi dalam kisah ataupun penceritaan ini. Dan keduanya juga berkata, keduanya di sini ialah Khalifah bin Khayyat dan juga Ibn al-Kalbi tadi kan, Abu Ubaidah mengutus Khalid untuk menaklukkan negeri Al-Biqa. Dan dia menulis perjanjian damai dengan Ba'laba serta menuliskan untuk mereka perjanjian tersebut. Ibn al-Mughirah mendapat perjanjian tersebut. Okey, berarti sampai situ. Ibn al-Mughirah mendapat berita dari ayahnya bahawa Khalid mengikat perjanjian damai dengan mereka dengan ketentuan mereka wajib memberikan setengah dari rumah-rumah mereka dan gereja-gereja mereka sementara mereka tidak dikenakan pajak bumi lagi. Ibn Ishaq dan lain-lainnya mengatakan kisah ini ataupun kisah-kisah penaklukan ini berlaku pada tahun 14 Hijrah. Hims dan Ba'laba ditaklukkan dengan damai oleh Abu Ubaidah tepatnya pada bulan Zulqa'dah. Okey, tepatnya pada bulan Zulqa'dah. Jadi pada waktu itu kita lihat beberapa tempat yang ditaklukkan pada masa tersebut
dilakukan, ada yang ditaklukkan dengan peperangan, ada juga yang ditaklukkan dengan cara berdamai. So kita lihat di sini ya, ada 3 keadaan yang apa kita baca tadi. Okey, ada 3 tempat ataupun 3 panglima yang pergi ke tempat-tempat lain bagi penaklukan-penaklukan yang berbeza. Di situ kita ada Syurahbil bin Hasanah yang mana dia pergi ke Jordan, dan Jordan berjaya ditakluki dengan peperangan. Juga kita dapati pada tempat di situ ada sebuah tempat bernama Tabariyah. Namun Tabariyah ini ditakluki secara damai. Dan Khalid ibn Al-Walid juga dia meneruskan perjalanan ke Al-Biqa' tu tadi kan, dan Al-Biqa' ini disebutkan berjaya ditakluki dengan secara damai dan menulis perjanjian dengan Ba'laba' di tempat tersebut. Kita juga ada satu riwayat yang menceritakan tentang perjalanan ataupun daerah yang dibuka oleh Abu Ubaidah pada tahun 14 Hijrah di sini iaitu Hims dan Ba'laba, yang mana kedua-duanya tempat ini berjaya ditakluki dengan secara damai juga, yang mana disebut bahawa ia berlaku pada bulan Zulqa'dah. Tetapi ada juga pendapat lainnya yang mengatakan tempat-tempat ini ditakluki pada tahun 15 Hijrah. So tu tak apalah ya, pendapat-pendapat lain yang menyebutkan tentang hal sedemikian. Namun yang pentingnya di sinilah yang boleh kita pelajari, tempat-tempat yang berada di sekitar kota Damsyik, seluruh wilayah Syam, termasuklah di sini tempat yang telah dilalui ataupun tempat yang telah dihantar oleh Abu Ubaidah kepada Syurahbil di sini iaitu Jordan dan kawasan sekitarnya. Tempat-tempat tersebut kebanyakannya ia ditakluki ataupun ia diambil bukan dengan cara peperangan, tetapi ianya dapat diambil ataupun ditakluki dengan cara perdamaian. Jadi keseluruhan daripada perbincangan ini mengajarkan kepada kita ya muslimah begini. Memilih perdamaian dalam kehidupan kita adalah perkara yang begitu penting. Seboleh mana kita tidak mahu adanya ataupun berlakunya permusuhan. Sebentar ya. Saya tahu saya menutup saya menutup teks ini. Jadi kita nak kena turunkan yang ke bawah sikit. Okey. Jadi seboleh mana kita nak memilih kepada perdamaian. Ini yang diajarkan dalam agama kita. Dalam Al-Quranul Karim, dalam hadis Nabi SAW, kedua-dua teks ataupun sumber rujukan asal kita ni sebagai insan yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berpegang bahawa perdamaian adalah satu cara yang boleh membawa kepada keamanan. Tadi saya dah sebutkan, walaupun niat mereka ni sampai ke tempat tersebut ialah untuk menaklukkan tempat itu, dan kita selalunya akan faham begini, bila keluar untuk menakluki sesebuah tempat, pastinya ialah untuk berperang, untuk mengambil tempat itu. Namun apabila perdamaian ada di hadapan mata, itulah yang terbaik dipilih oleh tentera muslimin. Dan buktinya kita lihat tadi ada banyak tempat yang ditakluki antaranya oleh Syurahbil ibn Hasanah, Khalid ibn Al-Walid, Yazid ibn Abu Sufyan itu sendiri, yang mana dia menghantar beberapa utusan ke beberapa tempat ketika dia mengambil alih kota Damsyik untuk sementara waktu, yang mana Abu Ubaidah ingin keluar meneruskan beberapa ekspedisi. Di sini kita lihat banyak contohnya bahawa tidak semestinya bila sampai ke sebuah tempat tersebut ditakluki dengan peperangan. Jika perdamaian diberikan ataupun perdamaian diminta oleh penduduk tersebut, itulah yang menjadi pilihan. Okey, dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Baik, sebelum itu kita lihat begini. Dalam keadaan tadi peperangan kan, kita bincang tentang peperangan yang berlaku pada konteks itu, yang berlaku dengan non-Muslim kan, betul tak? Ia berlaku sedemikian, perdamaian dia menjadi pilihan. Okey, dia lebih
lebih dianjurkan daripada peperangan. Dan dalam Al-Quran menegaskan kepada kita berkenaan dengan Muslim dan Muslim. Okey, maksudnya orang Islam dan orang Islam. Jika kita dengan orang yang bukan Islam, kita lebih diperintahkan ataupun kita lebih disuruh membuat pilihan agar memilih perdamaian, apatah lagi jika kita Islam dan Islam. Begitu kita dengan sesama Muslim ni. Apatah lagi dalam keadaan yang begitu. Apatah lagi kita ni sesama saudara, seagama, ataupun memang satu keluarga. Dalam agama kita lebih menyuruh supaya kita memilih perdamaian daripada permusuhan. Sebab itu dalam Al-Quranul Karim, baru saya masuk kepada perbincangan yang terdapat pada Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kita ni sebagai orang yang beriman adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Hendaklah kalian ni menjadi orang yang mendamaikan antara saudara-saudara ini. Jika berlakunya perselisihan faham antara kita. Yang pentingnya di sini muslimah, saya nak kata begini, sebelum saya masuk kepada hadis yang tertera pada slide kita pada pagi ini. Dalam kita menjalani kehidupan ini, kita pasti terdedah dengan perselisihan faham. Ada banyak perkara yang mungkin saya kata boleh membawa kepada permusuhan. Boleh membawa kepada keadaan-keadaan yang memutuskan silaturahim. Namun, dalam agama kita mengajarkan dalam apa jua keadaan kita perlu memilih perdamaian. Dan jika kita berada pada keadaan yang mana kita menyaksikan ada orang yang bermusuh, kita kenal, kita kenal mereka ini, mungkin mereka tu adalah adik-beradik kita, kawan baik kita, pakcik makcik kita, contohnya dalam keadaan yang begitu kan, jadilah orang yang mendamaikan. Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana ayat yang telah saya bacakan itu tadi dalam surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-10. Dalam surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-10 itu tadi, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita supaya kita ni jadi orang yang mendamaikan antara saudara. Kerana dalam agama kita ini mengajarkan bahawa kita sesama Muslim adalah bersaudara. Tadi kita bincangkan tentang beberapa siri peperangan-peperangan kecil yang dilakukan oleh Abu Ubaidah, Syurahbil bin Hasanah, Khalid ibn Al-Walid di beberapa daerah yang terdapat di wilayah Syam dan juga seluruh Damsyik pada masa itu. Dan mereka, peperangan ini berlaku antara orang Islam dan bukan Islam. Mereka memilih untuk berdamai. Sebab itu tadi saya kata, jika antara Islam dan bukan Islam itu perdamaian lebih diutamakan, apatah lagi dalam keadaan kita Muslim sesama Muslim, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan dalam Al-Quran, Allah kata apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Kita Muslim sesama Muslim ini adalah bersaudara. Kenapa kita mesti nak bergaduh? Kenapa kita mesti nak bermusuh? Kenapa mesti kita ni nak ada banyak masalah antara kita? Sebab itu terbaik ialah bila kita lihat ada banyak berlaku perselisihan faham, berusahalah untuk menjadi insan yang mendamaikan antara pihak-pihak yang bermusuhan. Kita jangan jadi batu api muslimah. Kita jangan jadi orang yang suka melihat orang lain bergaduh. Jangan jadi insan ataupun jadi seorang wanita yang mana suka melihat orang lain berperang. Kita sekarang bincang tentang peperangan. Tadi kan kita bincang tentang peperangan yang betul-betul. Namun untuk konteks kita pada hari ini, ada satu peperangan yang biasa berlaku dalam hidup kita ni kan. Perang mulut, perang saudara, perang adik-beradik, perang harta, banyak benda yang berlaku dalam kehidupan kita. Namun saya tidak menafikan ada antara kita yang suka lihat adik-beradik bergaduh.
Ada antara kita yang suka lihat orang lain bermusuh. Oh bagus, lawan, lawan, lawan. Ni macam 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 tu tak apa. Okey, tinggalkan. Kita suka tengok, oh bagusnya. Ini kita senang. Hati kita ni, maaf saya kata, kita pula yang macam setan kat tengah-tengah ni suka tengok orang lain gaduh, lawan, fight. Kita suka begitu. Mana letaknya satu keadaan ataupun satu ciri yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran itu tadi, bahawa kita orang yang beriman, innamal mu'minuna, Allah tegaskan dalam surah Al-Hujurat, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita memiliki ciri, kita memiliki sifat yang tersendiri, iaitu bersaudara. Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita, al-muslimu akhul muslim. Seorang Muslim, dia adalah saudara bagi Muslimnya yang lain. Dalam keadaan yang begini, seharusnya kita, bila kita melihat keadaan-keadaan yang permusuhannya tersebut, usahalah kita mendamaikan. Jangan lebih kita memburukkan keadaan. Jangan kita jadi orang yang mana membiarkan keadaan tersebut berlaku sampai ke hujung nyawa mereka. Dan kita suka itu berlaku. Kan? Tak apa, biar sampai mati je orang tu tak bertegur sapa. Kadang-kadang kita gitu. Kan ada orang yang begitu. Bukan kita lah ada orang lain lah, bukan kita saya kata. Tapi kadang-kadang ada kita begitu. Tak apalah, bagus, biar sampai mati je orang tu tak bertegur sapa. Jangan begitu, Muslimah. Seboleh mana saya kata seboleh mana. Sebab bagi saya, ia bukan perkara yang mudah. Cakap memang sedap. Ya betul lah. Soalnya cakap senang nak baikkan orang, nak suruh berdamai ke apa. Kita ni yang nak hadap ni bukan senang tau susah. Betul. Saya faham sangat-sangat. Tetapi dalam keadaan yang sukar itu tadi, kita usaha jangan pula kita memburukkan keadaan. Cakap yang baik-baik. Nasihat yang baik-baik. Kan? Jangan kita pun jadi batu api. Betul, kau tak payah nak baik dengan dia tu, memang tu depan je baik, belakang jahat. Kita pun kata gitu kan. Tak seharusnya kita keluarkan perkataan yang begitu. Mungkin kita dah sudahlah, dah tua. Macam kita dah tua kita ni. Kisah dulu-dulu, sebab saya ni tak menafikan, Muslimah. Ada orang dulu kisah masa-masa remaja, masa-masa sekolah, bawa sampai umur dah 40-50 tahun pun masih lagi tak nak bertegur siapa, sebab kisah dekat sekolah punya pasal. Dululah, mungkin dia berebut boyfriend ke apa bawa lah dulu kan. Sampai dah beranak cucu tak nak tegur. Kerana satu kisah. Sudahlah. Kita hidup tak lama, Muslimah. Kalau kisah berebut boyfriend tu boleh bergaduh, orang kata sampai kita ke anak cucu ni, apatah lagi kalau kisah tentang harta, kisah tentang benda-benda lain yang mungkin lebih serius daripada itu. Tapi kita kena ingat begini, hidup kita tidak lama. Dalam keadaan hidup yang tidak lama ini, yang perlu ada pada diri kita ialah kasih sayang dan perdamaian. Jangan memilih permusuhan. Jangan bawa sakit hati hingga ke hujung usia. Ia amat merugikan insan yang mati dalam keadaan yang sedemikian. Apatah lagi kalau ia merupakan satu keadaan yang memutuskan silaturahim. Nabi ingatkan kepada kita, la yadkhulul jannah qati'. Tidak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Adakah kita kerana satu perkara, kerana harta mak ayah kita yang kita rebutkan dengan adik-beradik, kerana satu perselisihan faham yang begitu, kita nak bawa hingga mati. Tak nak bertegur abang kita, tak nak tegur adik-beradik kita yang lain, semua sudahlah korang, dunia akhirat aku tak mengaku adik-beradik. Jangan begitu. Sebab hidup memang tak lama. Dunia ni sementara. Harta ni semua benda-benda yang tak perlu untuk kita gaduhkan. Ia tak bawa ke mati. Yang kita bawa mati ni ialah amal ibadah kita. Dan amal ibadah itu bukan semata-mata kita dengan solat kita, kita dengan sedekah kita, kita dengan Tuhan, Muslimah. Bukan itu. Tetapi bagaimana yang disebutkan dengan amal ibadah ialah bila kita berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu juga berbentuk ibadah dalam kehidupan kita. Antara perkara yang Allah perintahkan ialah supaya kita ni hidup dalam keadaan yang aman dan damai. Adik-beradik jangan bergaduh. Kita dalam satu keluarga jangan jadikan banyak isu dalam family ni sehingga memutuskan silaturahim, sehingga tak bertegur siapa, sehingga anak kita dengan anak dia pun dah tak kenal dah.
Kalau jumpa di tengah jalan kalau bergaduh tu kan, memang tak tahu rupanya saudara. Begitu keadaannya. Sampai begitu sekali keadaannya. Ini perkara yang amat menyedihkan. Jika, saya nak kata, jika dalam peperangan, perdamaian amat dialu-alukan, dalam keadaan kita, hubungan persaudaraan ini antara sesama Muslim lebih-lebih lagi merupakan satu perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan. Dan kita jangan melakukan perbuatan yang begini sebab apa? Itulah yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi pesan kepada kita tentang betapa beruntungnya orang yang mendamaikan, berapa beruntungnya orang yang memilih perdamaian dalam kehidupan mereka. Dalam hal yang ini saya masuk kembali kepada slide kita berbentuk pengajaran di sini. Dalam keadaan ini kita lihat Nabi pernah ingatkan kepada para sahabat. Nabi kata apa? Ala ukhbirukum bi afdala min darajatis siyami was salati was sadaqah. Nabi tanya kepada para sahabat, mahukah kalian aku kabarkan dengan sesuatu yang lebih utama? Okay, yang lebih utama dari darjat puasa, solat dan sedekah. Sebab itu tadi saya kata muslimah, kita dalam hidup ini tentang amal ibadah ini yang kita nak bawa hingga ke liang lahat, hingga ke hujung nyawa kita, yang itulah yang akan menjadi perkara bekalan kita hingga ke akhirat nanti, bukan semata-mata tentang ibadah kita antara kita dan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan tentang semata-mata tentang solat, puasa, tentang sedekah. Sebab tu Nabi kata, hendakkah kalian aku beritakan dengan sesuatu yang mana ia darjatnya yang lebih utama dari darjat puasa, solat dan sedekah. Ini kita nak kata Nabi nak tunjukkan kepada kita tentang betapa utamanya perkara yang Nabi nak ajarkan ini. Jadi di kalangan para sahabat pun berkata, tentu wahai Rasulullah. Maka apa yang dijawab oleh Nabi SAW? Dalam hadis ini, Nabi SAW pun bersabda. Nabi kata begini, Islahu zatil bain wa fasadu zatil bainil haliqah. Perkara yang lebih utama daripada darjat puasa, solat dan sedekah itu adalah apabila kalian mendamaikan orang yang sedang berselisih. Kalian mendamaikan orang yang sedang berselisih. Dan Nabi ingatkan kepada kita, wa fasadu zatil bainil haliqah. Ya, orang yang berselisih adalah seperti pencukur. Apa maksud pencukur? Iaitu al-haliqah. Maksudnya ialah mencukur amal kebaikan yang telah dikerjakan. Sebab bila kita ada perselisihan, ada permusuhan dalam kehidupan kita, ia akan bawa banyak perkara yang tidak baik, muslimah. Ia bukan hanya semata-mata tentang perselisihan itu. Kerana perselisihan, lidah kita, saya kata kemungkinan kita tak boleh jaga. Kita akan caci, kita akan kutuk, kita akan maki mungkin orang yang kita musuhi. Atau mungkin kita akan jadi orang yang menyebarkan fitnah kerana apa? Kita memilih permusuhan itu tadi. Sebab kita nak orang side pada diri kita. Mungkin ia berlaku sedemikian. Sebab tu Nabi kata ia adalah al-haliqah, pencukur. Maksudnya dia menghapuskan perkara-perkara yang baik ada pada diri dia kerana dia lebih dekat kepada hal-hal yang buruk. Oleh kerana permusuhan yang ada dalam hidup dia. Dia akan cakap perkara yang tak baik tentang orang yang dia benci, orang yang dia musuh itu tadi. Kan? Dia akan buatlah apa-apa perkara. Kerana apa? Sudah dimulai dengan permusuhan. Dia tidak mahu memilih untuk berdamai. Namun saya kata begini muslimah. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kehidupan kita, yang paling utama, walaupun kadang-kadang kita kata, alah dia yang buat saya ustazah, bukan saya buat dia buat saya. Salah ke saya buat balik kat dia? Macam tu kadang-kadang kita begitu kan. Kita ada perasaan yang sedemikian, betul tak? Kita pun kadang tak boleh kena sikit. Aduh, hai. Bila kena sikit dah mulalah kita Arya sekampung. Begitu keadaannya. Kadang-kadang kita begitu. Namun, ini bagi saya ini nasihat daripada hati ke hati lah ya muslimah. Sudahlah.
Benda-benda yang begini, benda-benda yang bergaduh ni, dia tak tenangkan jiwa kita. Kita nak ada hati dan jiwa yang tenang. Hati dan jiwa yang mana ia lebih tenteram ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita buat perkara-perkara yang baik. Antara yang perlu kita jaga baik-baik ialah hubungan sesama manusia. Sebab ramai antara kita yang lupa tentang itu. Dan di sini Nabi ingatkan, jika kita memilih kepada permusuhan, ia adalah hal yang mencukur, iaitu al-haliqah. Ia akan mencukur banyak perkara-perkara yang baik yang ada pada diri kita. Maka sebab itu, seboleh mana saya kata, sebab kenapa saya kena perkataan seboleh mana? Kerana saya tahu ia perkara yang sukar. Tidak semua orang boleh memilih untuk memaafkan. Tidak semua orang boleh memilih untuk berdamai. Mungkin kerana ia bukan sesuatu yang dia lakukan tapi orang lain yang lakukan ke atas diri dia. Bukan perkara yang mudah. Namun, jika kita memilih untuk memaafkan dan berdamai, itu adalah perkara yang paling mulia yang mampu kita lakukan. Paling mulia. Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat darjat orang yang memilih perdamaian. Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kelebihan kepada orang yang memilih perdamaian. Kerana ia perkara yang sukar, bukan perkara yang mudah. Dan di sini Nabi juga ada ingatkan kepada kita muslimah. Ya, Nabi SAW ingatkan kepada kita, inna syaitana qad aysa ayya'budahul musalluna fi jaziratil arabi. Nabi kata, syaitan dia dah berputus asa untuk mengajak orang, ya, orang-orang ni menyembah dia. Ini Nabi sebutkan tentang konteks Jazirah Arab. Di kawasan tanah Arab lah, sebab dulu kawasan tempat Nabi ni kan ramai yang menyembah berhala, betul tak? Sebelum Nabi SAW menyebarkan dakwah baginda, sebelum Nabi SAW diangkat sebagai Nabi dan Rasul, penyembahan berhala begitu berleluasa. Dan bila seseorang dia menyembah berhala, bermakna dia menyembah syaitan. Dia mengikut kata-kata syaitan. Dan di sini Nabi kata apa? Di Jazirah Arab, syaitan dia dah berputus asa untuk ajak orang agar sembah dia. Tapi syaitan dia tak berputus asa untuk mengubah ataupun buat plan B muslimah. Nabi ingatkan kepada kita, syaitan satu perkara dia tak berjaya, dia akan pergi kepada plan B dia. Dia akan masuk kepada satu lagi plan yang lain yang bagi dia itu lebih menguntungkan dia. Apa kata Nabi? Nabi SAW pun mengingatkan, walakin fit tahrishi bainahum. Tetapi syaitan ini dia tidak berputus asa untuk menyebarkan permusuhan, untuk menyebarkan keadaan-keadaan yang mana boleh menimbulkan fitnah, menimbulkan keadaan-keadaan adu domba ini di kalangan mereka. Itu di kalangan kita ini, sekarang ini, betul kita kata. Ya, ramai antara kita yang mungkin alhamdulillah kita ni tak buat perkara syirik, tak buat ini yang boleh menduakan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ramai antara kita yang banyak mengikut kepada hawa nafsu kita, iaitu dengan memilih kepada permusuhan. Itu adalah plan daripada syaitan. Syaitan akan buat kita sesama Muslim ini bergaduh, bermusuh, lebih-lebih lagi ya di kalangan ahli keluarga. Dia akan mulakan dengan yang dekat, adik-beradik, suami isteri, mak dan anak, anak dan ayah. Ini adalah hubungan kuat, hubungan yang Allah Subhanahu Wa Taala redha, hubungan yang memiliki tanggungjawab yang begitu tinggi untuk dipegang dan dijaga. Inilah hubungan yang mana menjadi aim syaitan untuk dimusnahkan agar rosak komuniti Muslim. Dia tak berjaya buat kita sembah dia, tapi dia akan usaha kita jadi Muslim yang sentiasa bermusuhan antara satu dan yang lain. Jadi aim yang utama ialah tak pergi jauh-jauh muslimah. Ya, lihat kepada ahli keluarga dia terlebih dahulu. Musnahkan institusi kekeluargaan Muslim terlebih dahulu.
letakkan permusuhan dalam keluarga-keluarga Islam ini. Bila rosaknya keluarga, maka seterusnya akan rosaklah sebuah masyarakat. Begitulah keadaannya. Jadi apa yang kita bincangkan pada pagi ini merupakan satu peringatan yang amat penting sangat. Pengajaran yang perlu kita ambil terutamanya untuk diri saya juga yang bercakap pada pagi ini. Agar kita lebih memilih kepada perdamaian. Walaupun banyak kali saya tekankan perkataan ini, walaupun ada situasi-situasi yang kita rasa kita tidak boleh terima. Kita rasa macam, kenapa orang buat jahat pada kita tapi kita sebenarnya tak buat apa-apa pun pada diri dia, betul tak? Orang yang nak musuh dengan kita, okey. Jika ada orang yang memilih untuk bermusuh dengan kita, biar mereka yang memilih keadaan itu. Bukan kita. Bukan kita yang memilih keadaan untuk bermusuh. Jika kita usaha untuk ada kasih sayang, untuk sentiasa berbaik dengan dia, namun dia memilih untuk terus-terusan bermusuhan, memilih untuk terus-terusan mengutuk kita, mencaci kita, biarkan dia, biar itu antara dia dan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi adakah kita nak pilih sama macam dia? Tidak. Kita lebih memilih sesuatu yang dekat dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang diajarkan oleh agama kita yang terdapat dalam Al-Quran, terdapat dalam hadis, dan sejarah sendiri telah membuktikan kepada kita. Sejarah peperangan dalam agama kita ini membuktikan bahawa perdamaian itu adalah perkara yang lebih mulia, perkara yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey Muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Yang mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada pagi ini mendapat manfaat untuk diri saya dan kita semua. Yang mudah-mudahan, walaupun bagi saya perbincangannya adalah ringkas, tetapi banyak sebenarnya yang telah saya sebutkan tentang pengajaran itu tadi. Bagaimana kita dengan adik-beradik, kita suami isteri contohnya, kita dengan ahli keluarga, pakcik, makcik, kita dengan ibu ayah kita, teman-teman sekerja, teman baik kita dan sesiapa sahaja yang ada di sekitar kita. Tak kira sama ada Muslim ataupun non-Muslim. Agama kita mengajarkan tentang perdamaian, tentang keamanan. Okey Muslimah, itu sahaja. Saya doakan mudah-mudahan semua kita yang mengikuti kuliah ini berdalam keadaan yang sihat sejahtera dan insya-Allah kita bertemu pada minggu hadapan pada masa yang sama, di tempat yang sama. Saya tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.